Skru motor cikgu longgar? Bahaya ni. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang momen daya. Pelajar-pelajar, apakah maksud momen daya? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom pelajar-pelajar, cikgu terangkan pada hari ini tentang momen daya. Daya yang dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap ataupun kita sebut sebagai pangsi ataupun fulcrum. Kesan putaran yang dihasilkan disebut sebagai momen daya. Momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Momen daya bergantung kepada daya yang dikenakan dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. Sekarang kita lihat apakah contoh-contoh momen daya. Contoh momen daya ialah apabila spana digunakan untuk mengetatkan nut dan semasa kita membuka ataupun menutup pintu. Pelajar-pelajar, kita lihat rajah di sebelah kiri. Apabila kita mengetatkan nut, nut ini akan bertindak sebagai pangsi ataupun fulcrum. Dan ada daya dikenakan pada satu hujung spana yang satu lagi. Di sini. Kita kenakan daya di sini. Dan ia menghasilkan kesan putaran. Ni, kita putarkan dia ke bawah. Kita pusingkan spana dan menghasilkan putaran. Kesan putaran inilah kita panggil sebagai momen daya. Sekarang kita lihat rajah di sebelah kanan, iaitu semasa kita membuka ataupun menutup pintu. Pelajar tolong lihat di bahagian pintu di sini ada engsel. Engsel ini berfungsi sebagai atau bertindak sebagai pangsi ataupun fulcrum. Dan daya dikenakan pada tombol ataupun pemegang pintu. Kita akan kenakan daya pada tombol ataupun pemegang pintu. Dan apabila kita gerakkan tombol pintu, sama ada semasa membuka ataupun menutup pintu, maka kita telah gerakkannya dalam bentuk putaran. Dan hasil putaran itu kita namakan sebagai momen daya. Sekarang cikgu akan tunjukkan cara mengira momen daya. Perhatikan rajah ini baik-baik. Di bahagian paling kanan ini ialah daya. Unitnya ialah Newton dan simbolnya ialah N besar. Bahagian atas ini ialah jarak tegak. Ini adalah jarak tegak dari pangsi ke daya. Ini ialah pangsi ataupun fulcrum. Jarak tegak dari pangsi atau fulcrum ke daya. Ini ialah 90 darjah. Sudut ni ialah 90 darjah. So itulah maksudnya jarak tegak dari pangsi ke daya. Sudutnya 90 darjah. Jadi pelajar tolong ingat apakah formula momen daya. Formulanya ialah daya dalam unit Newton. Simbolnya N besar. Darab jarak tegak dari pangsi ke daya dan unitnya mesti dalam meter. So unit bagi momen daya ialah Newton meter, Nm. Bila pelajar darabkan daya N dengan jarak M, maka unitnya akan dapat Newton meter, iaitu Nm. Baiklah, sekarang kita lihat contoh pengiraan yang pertama. Apabila pelajar melihat sesuatu rajah, pelajar mestilah rujuk rajah ini dan analisis data yang ada pada rajah. Contohnya, 50 Newton ini ialah daya. Jadi pelajar keluarkan dulu. Analisisnya ialah daya 50 Newton. Kemudian 20 cm. 20 cm ini ialah jarak. Jarak tegak dari pangsi, iaitu nut, ke daya. Iaitu tangan. Tangan yang mengenakan daya. Tadi cikgu dah bagi tahu
daya mesti dalam unit Newton dan jarak tegak dari pangsi ke daya dalam unit meter. Tetapi sekarang, pada rajah diberi 20 cm. Jadi pelajar mesti tukar unit ini dahulu. Alright? So, kita tulis jarak ialah 20 cm. Macam mana kita nak tukar 20 cm kepada meter? Okey, kita dah belajar 1 meter sama dengan 100 cm. So, bila 1 meter nak tukar ke sentimeter, kita kena darab. Okey, tetapi daripada sentimeter ke meter, kita kena bahagi. Alright, disebabkan itu, 20 cm bahagi dengan 100, kita akan dapat 0.2 meter. Okey, so jarak inilah yang kita akan masukkan di sini. Okey, pelajar kena tukar dahulu ke unit meter. Jadi pelajar terus masuk daya, okey, 50 Newton darab dengan jarak 0.2 meter. Maka kita akan dapat 10 Newton meter. Okey. So cikgu harap pelajar faham, ianya bermula daripada analisis data berdasarkan rajah yang diberi, kemudian sekiranya perlu ada pertukaran unit, contohnya kepada meter tadi, tukar unit dahulu, kemudian terus masuk ke dalam formula ini. Baiklah, di sini cikgu akan berikan penerangan tentang momen daya mempunyai dua arah sahaja, iaitu sama ada ikut arah jam ataupun lawan jam. Alright, didapati bahawa arah momen daya untuk mengetatkan nat adalah ikut arah jam. Okey, contoh pada rajah ini atau video ini ya, pelajar boleh lihat. Okey, so ini ialah mengikut arah jam. Okey, so ini adalah semasa mengetatkan nat. Dan soalan ditanya, apakah arah momen daya untuk melonggarkan nat? Okey, tentulah melawan arah jam. Video ini menunjukkan seorang lelaki sedang mengetatkan penutup saluran paip. Begitu juga konsep yang sama sekiranya ingin mengetatkan nat, maka momen daya adalah mengikut arah jam. Sebaliknya, sekiranya ingin melonggarkan penutup saluran paip ataupun melonggarkan nat, maka ia perlu memutarkan nat melawan arah jam. Maka momen daya ialah melawan arah jam. Sekarang kita akan lihat momen daya akan bertambah sekiranya apa? Okey, so momen daya akan bertambah sekiranya magnitude daya bertambah, iaitu mengenakan daya yang lebih besar. Dan jarak tegak dari pangsi ke daya juga bertambah. So, apabila magnitude daya bertambah, jarak bertambah, maka momen daya bertambah. So, pelajar tolong ingat, kalau cikgu tulis balik formula momen daya. Okey, so bila kita tulis momen daya sama dengan daya darab dengan jarak. Okey, jarak tegak ya. Okey, ini bermakna momen daya berkadar terus dengan daya dan juga berkadar terus dengan jarak. Apabila daya bertambah, maka momen daya bertambah. Alright? So, apabila jarak bertambah, momen daya juga bertambah. Baiklah, sekarang kita akan lihat pengiraan yang membuktikan bahawa momen daya akan bertambah apabila jarak bertambah. So, rajah 8.27 menunjukkan spana digunakan untuk mengetatkan nat. Okey, 8.27A menunjukkan 10 Newton daya dikenakan pada jarak 0.2 meter dari titik putaran. Dan dalam rajah 8.27B, daya yang sama dikenakan pada jarak 0.1 meter. So, apa yang berbeza? Okey, yang berbeza ialah jarak. Tengok pada rajah A, jaraknya ialah 0.2 meter. Jarak B 0.1 meter. Tetapi daya yang dikenakan sama. Alright, daya yang dikenakan sama iaitu 10 Newton. Kita akan buat pengiraan iaitu momen daya. Daya darab jarak. Okey, daya untuk A ialah 10. Okey, kedua-duanya sama tapi jaraknya 0.2 meter. Maka kita akan dapat momen daya 2 Newton meter. Okey, kita lihat pada rajah B. Okey, momen daya darab jarak.
Dayanya ialah 10 Newton, jaraknya ialah 0.1 meter dan hasilnya ialah 1 Newton meter. Nampak kan perbezaannya? Jadi kesimpulannya, momen daya yang lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh daripada titik putaran. Okey, maksudnya jarak yang lebih jauh daripada fulcrum. Baiklah, sekarang kita akan lihat prinsip momen pada tuas. Okey, pada pelajaran yang lalu kita telah pun belajar tentang tuas dan tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu daya, fulcrum dan juga beban. Baiklah, kita lihat. Berat beban menghasilkan momen daya ikut arah jam. Kalau kita buat satu bulatan daripada rajah ini, okey, berat beban menghasilkan momen daya ikut arah jam. Macam ini ya, arah jam. Okey, dan daya yang dikenakan menghasilkan momen daya lawan arah jam untuk mengimbangkan papan itu dalam keadaan mengufuk. Okey, jadi kalau daya menghasilkan momen daya lawan arah jam. Momen yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban. Okey, jadi hasil darab magnitud daya dengan jarak tegak daya daripada fulcrum adalah sama. Okey, cikgu bulatkan di sini adalah sama dengan hasil darab magnitud beban dengan jarak tegak beban daripada fulcrum. Okey, ini akan menyebabkan papan itu seimbang. Sekarang kita akan lihat contoh yang pertama. Okey, dalam rajah di bawah menunjukkan dua budak duduk di atas sebuah jongkang jongkit. Okey, apakah jarak jiayin? Okey, soalan dia apakah jarak jiayin dari fulcrum supaya jongkang jongkit itu diseimbangkan? Sekarang cikgu bagi tips, okey, macam mana nak menyelesaikan soalan ini. Yang pertama, pelajar mesti cari fulcrum. Okey, so yang segitiga yang nampak dekat bawah ni warna biru ni, ini ialah fulcrum dan pelajar labelkan huruf F. Okey, pelajar kena ingat semua jarak mestilah merujuk ataupun daripada fulcrum. So ini ialah fulcrum. Alright, so kita buat analisis data dulu. Daripada rajah ni kita keluarkan apa yang diberi. Jiayin ini kita anggap dia sebagai beban. Alright, so di sebelah atas ni cikgu dah tuliskan beban ialah 200 Newton. Kita kena keluarkan dulu apa maklumat yang diberi pada rajah. Okey, kalau Wei Hong kita jadikan dia sebagai daya. Okey, yang ni kita tulis sini beban. Okey, supaya kita tak keliru yang ni daya. Alright, so kita bawa ke sini. Okey, so daya 300 Newton. Dan kita lihat jarak pula. D ni ialah jarak beban, okey, ke ataupun daripada fulcrum. So jarak beban, okey, daripada fulcrum ialah D. Okey, so kita tulis jarak beban sama dengan D. Unit dia mesti meter. Seterusnya kita lihat jarak daya. Okey, kita lihat jarak daya dari fulcrum. So ini daya. Okey, dari fulcrum tengah-tengah ni ini ialah 2 meter. Dan kita tuliskan di sini jarak daya sama dengan 2 meter. Okey, setelah maklumat ni kita dah keluarkan, mudahlah kita masuk ke dalam formula. So, beban darab jarak beban daripada fulcrum, daya darab jarak daya dari fulcrum. So, beban tadi berapa? Ambil saja daripada analisis data 200 Newton darab dengan jarak. Jaraknya ialah D. Okey, daya 300 Newton darab dengan 2 meter. Okey. So, tinggalkan di sini, pelajar boleh selesaikan dan dapatlah jawapannya ialah 3 meter. Apa maksud 3 meter ni? Maksud 3 meter tu ialah jiayin perlu duduk 3 meter daripada fulcrum untuk menjadikan jongkang jongkit ini seimbang. Sekarang kita akan lihat pula contoh kedua. Okey, rajah sebelah ini menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 kg. Okey, menggunakan sebiji batu kecil sebagai fulcrum. Okey, so daripada ayat yang pertama, pelajar boleh dah nampak ya, batu besar ni sebagai beban. Okey, fulcrum ialah batu kecil. Okey, jarak di antara
Okey, batu besar. Ini jarak di antara batu besar dengan batu kecil ialah 0.5 meter dan jarak di antara lelaki itu dengan batu kecil 2 meter. Hitungkan magnitud daya yang perlu dikenakan oleh lelaki itu untuk menggerakkan batu besar. Okey, so daya tarikan graviti ialah 10 Newton per kilogram. Okey, maksudnya apa? Maksudnya 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey, so tips yang pertama ialah mesti cari fulcrum. Daripada soalan telah pun diberitahu iaitu batu kecil sebagai fulcrum. Jadi senanglah kita labelkan F. So, kita labelkan F pada batu kecil. Right. Yang ini ialah beban iaitu batu besar dan daya ni ialah orang ini yang mengenakan daya. Okey, pada tangan ni lah. Okey, so kita letak pada orang ni ialah daya. Baiklah, so kita buat analisis data. Beban iaitu batu 100 kg. Keluarkan semua maklumat daripada soalan. Jarak beban iaitu jarak batu daripada batu kecil iaitu fulcrum sini. Okey, jarak dia diberi tadi ialah 0.5 meter. Jadi kita masukkan dekat sini 0.5 meter. Daya kita nak cari. So kita letak tanda soal. Okey, jarak daya ialah 2 meter. Jarak daya itu maksudnya jarak di antara lelaki itu dengan batu kecil. Okey, ni jarak ni ya. Okey. So jarak antara lelaki dengan batu kecil ni ialah 2 meter. Jadi apabila maklumat ni telah kita keluarkan, sangat mudahlah untuk kita masukkan di dalam formula. Alright. So tapi kita kena pastikan semua unit adalah betul. Iaitu beban mesti unit Newton dan jarak unit meter, daya unit Newton dan jarak daya di fulcrum mesti juga dalam unit meter. Okey. Yang kita dapat tadi ialah beban iaitu batu 100 kg. Jadi kita bawa ke sini. Okey, kita dah tahu tadi 1 kg sama dengan 10 Newton. Alright. So kalau batu 100 kg, kita darabkan saja dengan 10, maka kita akan dapat 1000 Newton. Alright, 1000 Newton ni masukkan di dalam beban sebentar lagi. Okey, so beban darab jarak beban. Maka beban ialah 1000 Newton. Jarak beban, okey kita ambil yang kita dah tulis tadi. Okey, 0.5 meter. Daya kita nak cari. Okey, darab dengan 2 meter. Okey, kita selesaikan seperti biasa. 1000 Newton darab 0.5 meter bahagi dengan 2 meter. Maka jawapan yang kita dapat ialah 250 Newton. Itu adalah daya yang perlu dikenakan okey ke atas beban okey untuk menggerakkan batu ini. Jadi cikgu harap semua pelajar telah memfaham dengan jelas bagi tajuk momen daya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.